Sebagai sebuah negara berekonomi terbuka yang kecil, Malaysia juga tidak terlepas dari terjejas akibat kelembapan pasaran global. Walaupun keluaran dalam negeri kasar Malaysia pada suku ketiga 2023 berkembang sebanyak 3.3%. Dengan secara keseluruhan setakat ini juga berkembang dengan 3.9%. Negara masih memerlukan dasar-dasar yang mampu meluaskan asas hasil negara dan pada masa yang sama tidak membebankan majoriti rakyat. Dalam hari ini, ingin saya menyentuh mengenai kenaikan cukai jualan dan perkhidmatan ataupun SST daripada 6% ketiga ini kepada 8% dengan perluasan skop perkhidmatan bercukai meliputi perkhidmatan logistik, pembrokeran, penaja jaminan dan karaoke. Biarpun kerajaan menafikan kenaikan ini tidak akan membebankan rakyat, namun persoalan yang lebih besar ialah adakah kenaikan cukai SST ini adalah satu tindakan tepat, terutama di saat rakyat berdepan kenaikan kos sara hidup, kejatuhan nilai ringgit yang memberi impak negatif kepada keupayaan rakyat untuk berbelanja. Langkah kerajaan menaikkan kadar SST ini, walaupun tidak membabitkan perkhidmatan seperti makanan, minuman serta telekomunikasi, tetapi secara tidak langsung, rantaian cukai ini tetap akan memberi kesan kepada 3 aspek terbabit, sekaligus mempengaruhi kehidupan rakyat. Soalan saya, apakah masih ada ruang untuk kerajaan mempertimbangkan lagi pelaksanaan kenaikan SST ini sedalam-dalamnya bagi satu kajian yang lebih komprehensif dilakukan, memandangkan kesan kenaikan SST terhadap perkhidmatan logistik terutamanya memberi kesan yang sangat besar dan impak yang besar kepada semua pihak. Seterusnya, saya juga melihat implementasi SST oleh kerajaan hari ini hanyalah cubaan U-turn kepada GST yang pernah kita laksanakan pada tahun 2015 dahulu. Elemen GST ini sudah boleh kita nampak dengan prinsip asas pelaksanaan cukai ini ialah mereka yang mempunyai kuasa membeli, purchasing power yang tinggi, patut menyumbang lebih kepada cukai negara. Dengan ini, kita dapat lihat melalui pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri, iaitu pengenalan cukai barang bernilai tinggi ataupun dengan izin High Value Goods Tax, atau sebelum ini dikenali sebagai cukai barangan mewah pada kadar 5 hingga 10% ke atas barangan bernilai tinggi tertentu seperti barang kemas, jam tangan berdasarkan nilai ambang harga barangan bermula Mei 2024. Prinsipnya sama. Pengguna yang mampu memiliki barang yang bernilai tinggi akan membayar cukai yang tinggi. Malah terdapat peruntukan dalam cukai pelancongan yang membenarkan bayaran balik menggunakan sistem yang sama seperti GST. Tidak cukup dengan itu, e-invoice yang akan digunakan secara menyeluruh menjelang 2025 juga adalah sebahagian dari sistem GST itu sendiri. Jadi, soalan saya, mengapa kerajaan tidak melaksanakan sahaja GST secara terus terang? Adakah pelaksanaan elemen-elemen GST dalam SST ini adalah salah satu gambaran awal kerajaan untuk mengembalikan GST pada masa-masa akan datang? Bagi pihak perihal pengenalan HVGT pula, saya mohon kerajaan untuk menjelaskan bilakah anggaran rang undang-undang cukai barangan bernilai tinggi ini akan dibentangkan dan sejauh manakah perkembangan peringkat simulasi berkenaan mekanisme pelaksanaan cukai barangan bernilai tinggi yang sedang dilakukan oleh kerajaan.